Luar ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi 17 Januari 2021, hari Ahad. Kita sama-sama dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita, untuk kita memperjuangkan kehidupan, menghalakan kehidupan untuk menjadi insan yang baik kepada Allah Azza wa Jal dan menjadi insan yang baik kepada keluarga dan sekitarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi ini sebagaimana yang telah kita laksanakan pada hari Ahad, kita adakan program iaitu yang kita panggil sebagai bacaan maksurat dan tazkirah ringkas, yang mana ianya menjadi satu program majlis yang telah dilaksanakan berdekad lamanya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terutamanya warga Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, ayolah pada pagi ini sama-sama kita duduk sebentar, sekitar 20 minit, 10 ke 15 minit, untuk sama-sama kita membacakan maksurat, dan ianya sebagai zikir pagi kita, dan ianya membantu kita untuk mendapat rahmat dan keberkatan di dalam kita melaksanakan tugasan harian. Maka sama-samalah duduk untuk membaca zikir pagi ini, untuk kita meraih keberkatan dunia dan akhirat insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام
وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyatin wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghairak ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kita membacakan zikir pagi ataupun maksurat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana minggu yang lalu kita telah berbicara berkenaan dengan adab berkumpul di depan makanan. Maka pada minggu ini di dalam kitab Bimbingan Mukmin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin ini, kita akan tengok pada tajuk yang keseterusnya, iaitu adab menghidangkan makanan kepada tamu. Adab menghidangkan makanan kepada tetamu. Ini merupakan satu amalan ataupun satu perbuatan yang kita selalu lakukan. Maka di sana terdapat ada adab yang perlu kita jaga supaya tetamu yang hadir di rumah kita menjadi raja. Supaya tetamu yang hadir di rumah kita mendapat layanan-layanan sebagaimana layanan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidangkan makanan kepada saudara dan teman-teman mempunyai keutamaan yang besar. Hasan berkata, setiap nafkah yang dinafkahkan oleh seseorang akan diperhitungkan, kecuali makanan yang dinafkahkan terhadap saudara-saudaranya, sebab Allah lebih bermurah hati untuk meminta pertanggungjawaban yang sedemikian itu. Maknanya, setiap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, yang kita sediakan kepada orang lain, maka ianya yang pertamanya kita meraih cinta Allah. Yang keduanya, kita mendapat keutamaan yang besar di hari kiamat nanti, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan hitung segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ali radhiyallahu anhu berkata, mengumpulkan saudara-saudaraku dengan satu gantang makanan lebih saya sukai daripada memerdekakan seorang hamba. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang yang mulia adalah orang yang mempersiapkan belanja perjalanannya dengan baik dan mendermakannya kepada teman-temannya. Para sahabat radhiyallahu anhu berkumpul membaca Al-Quran dan mereka tidak berhenti kecuali setelah merasa lapar. Maka daripada riwayat ini nak sebutkan kepada kita bahawasanya kehidupan ini kita boleh berusaha dan kita perlu berusaha. Yang pertamanya, kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan untuk keluarga kita. Dan kita juga perlu memikirkan yang kita sebut, orang yang berada di sekeliling kita. Sebagaimana riwayat yang sebut, 40 di depan, 40 di belakang, 40 di kiri dan kanan, itu merupakan jiran kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk berfikir dan kita berusaha untuk menginfakkan apabila semua keutamaan keluarga, semua keutamaan untuk ibu bapa itu dipenuhi dengan sepenuhnya. Mengenai adab bertamu, di antaranya adab ketika masuk untuk bertamu dan ketika menghidangkan makanan. Adapun ketika masuk untuk bertamu, maka bukanlah merupakan sunnah datang ke rumah seseorang ketika waktu makan, sebab yang demikian merupakan datang dengan tiba-tiba dan hal itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masuk.
Adapun pada ayat ini yang riwayat ni disebut tadi, apabila kita nak bertamu ke rumah orang, kita perlu melihat waktu-waktu yang sesuai supaya kita tidak mengganggu tuan rumah, supaya kita tidak mencacatkan penglihatan tuan rumah, mengganggu mungkin mereka ada benda-benda peribadi bersama isteri dan anak-anak. Maka dalam adab berziarah ini, kita perlu melihat kepada waktu, dan sekiranya lebih baik kita memaklumkan dulu waktu mana yang kita nak hadir supaya tuan rumah dapat bersedia untuk menerima kehadiran kita. Adapun orang yang lapar, yang pergi ke rumah temannya supaya diberi makan tanpa menunggu waktu makan, iaitu kalau kita sebut orang yang susah lah, maka itu tidak mengapa. Hal ini membantu temannya untuk memperoleh pahala memberi makan yang merupakan tradisi generasi terdahulu, iaitu generasi salaf. Sebagaimana hadis Nabi SAW, at'imut ta'am. Nabi minta supaya kita banyakkan memberi makan kepada orang. Jika seseorang masuk ke rumah temannya dan ternyata pemilik rumah tidak ada di rumah, dan dia yakin bahawa temannya akan senang jika dia makan, maka orang ini boleh makan makanan temannya tanpa seizinnya. Sebab maksud keizinan adalah keredaan, terutama dalam masalah makan. Kadang-kala seseorang menyatakan izin dan bersumpah, akan tetapi tidak reda, maka memakan makanannya adalah makruh. Kadang-kala seseorang menyatakan izin, akan tetapi dia tidak reda, maka memakan makanannya adalah makruh. Kadang-kala memakan makanan orang yang tidak diminta izin, akan tetapi dia reda, maka memakan makanannya dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau rumah kawan-kawanmu, dalam surah An-Nur. Al-Hasan berkata, teman adalah seseorang yang diri merasa senang kepadanya dan hati merasa tenteram terhadapnya. Itulah yang disebutkan sebagai teman. Apabila kita duduk dengan dia, kita rasa tenang. Apabila dia duduk bersama kita, dia rasa tenang. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kawan. Jangan kita jadi manusia yang mana di depan nampak tenang, tapi di belakang kata lain. Jangan kita menjadi manusia yang bertalam dua muka. Jangan menjadi manusia yang mana suka mengupak, suka mengatakan orang. Di depan kata lain, di belakang kata lain. Muhammad bin Al-Wasi' dan teman-temannya pernah memasuki rumah Hasan. Lalu mereka memakan makanan yang mereka temukan tanpa terlebih dahulu minta izin. Ini kisah sahabat-sahabat yang mana duduk di rumah Hasan, lalu masuk ke rumah Hasan dan makan makanan, menemukan makanan dan mereka makan tanpa keizinan. Tidak lama kemudian Hasan datang dan melihat tingkah laku Muhammad dan teman-temannya. Maka Hasan pun merasa senang sambil mengatakan, beginilah orang berkawan. Maknanya, apabila kita melihat sahabat kita makan makanan yang dimiliki oleh kita, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak sedar, ataupun mungkin kita pergi ke lain, maka kita tengok, bila kita tengok sahabat kita makan, maka kita kena, maknanya kita berusahalah untuk meredakan makanan yang kita berikan. Pada suatu hari, ada satu kaum yang pergi ke rumah Sufyan Ats-Tsauri. Akan tetapi Sufyan tidak ada di rumahnya. Lalu mereka membuka pintu, lalu menuju meja makan dan makan. Allahu Rabbi. Tidak lama kemudian, Ats-Tsauri datang lalu berkata, kamu mengingatkan saya terhadap perilaku orang-orang salaf. Beginilah perilaku mereka. Maknanya sahabat-sahabat terdahulu, golongan salafus salih, apabila mereka mendapati ada sahabat yang pergi ke rumah-rumah mereka dan ada makanan yang telah disediakan, maka mereka gembira apabila orang dapat menerima makanan yang dia sediakan. Sebab itu bila kita di pejabat ataupun kita berada di mana-mana sekalipun, bila kita berusaha untuk membeli makanan dan sebagainya, bergembiralah
untuk hidang kepada rakan-rakan. Ada pun adab menghidangkan makanan. Yang pertama, tidak memberati diri sendiri. Tidak memberati diri sendiri dan menghidangkan apa yang ada. Maknanya kita tidak menyusahkan diri kita sendiri dan kita beri apa yang kita ada. Al-Fudail berkata manusia akan saling memutuskan dengan memberati diri. Mereka mengundang makan temannya dan memberati dirinya. Akhirnya temannya memutuskan tidak kembali kepadanya. Di antara bentuk yang memberati diri adalah menghidangkan semua yang ada di sisinya. Akhirnya keluarganya tidak memiliki makanan dan sakit hati. Ni orang panggil menyakit lebih kau saing. Kadang-kadang kita ni kalau dengan saing-saing belanja mewah, saing-saing nak jaga nama, nak jaga gotu, nak jaga ni peraja kau saing-saing. Anak bini di rumah lapar. Maka itu satu kesilapan yang berlaku. Di antara mereka ada yang mengatakan, kami datang bertamu ke rumah Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dia menghidangkan roti dan cuka. Lalu dia berkata, seandainya bukan kerana memberati diri dilarang, pasti saya akan memberati diri untuk kamu. Adab yang kedua untuk tamu, iaitu tidak boleh mengusulkan atau tidak menetapkan sesuatu untuk dihidangkan. Maknanya kita tak boleh. Kita pergi jalan rumah orang, kita pula nak lebih daripada tuan rumah. Nak ikan kakak sting lah. Nak ayam masuk merah lah. Nak roti titap lah. Apa sahajalah. Jangan memberati tuan rumah. Sebab barangkali orang yang menamu merasa berat untuk menghidangkan. Kalau sahabat kita tu mungkin tak ada masa, mungkin lorak dan sebagainya, dia bui sekut tawar, sekut mayak dengan TA pun tak apalah. Kerana dia layak tetamu, merajakan tetamu. Mungkin dia tidak mampu, mungkin musim tidak gaji lagi masa tu. Tidak boleh nak beli sate, tak boleh nak beli ikan mahal-mahal. Maka cukup sekadar yang kita mampu. Bila mana yang menamu meminta pilih. Bila mana yang menamu meminta dipilih di antara dua makanan untuk dihidangkan, maka pilihlah yang makanan yang paling mudah bagi si penamu. Maknanya kita kena berusaha lah apabila marinya tetamu, kena pilih mana makanan yang lebih mudah untuk kita sediakan. Jika anda mengetahui bahawa si penamu tidak susah baginya untuk menghidangkan yang anda usulkan, maka usulan anda itu tidak dimakruhkan. Maknanya, kalau kita mengusulkan di rumah tetamu, di rumah sahabat kita, yang kita ni menjadi tetamu, kita pergi rumah dia, kita minta makanan pelik-pelik yang memberati dia, sehingga dia tidak mampu, maka ia menjadi makruh. Tapi kalaulah kita minta sesuatu yang mana dia mampu, maka itu tidak menjadi makruh. Adab ketiga, si penerima tamu harus menghidangkan makanan yang enak kepada si tetamu. Iaitu, kita berusaha lah, kalau tetamu mari rumah kita, kita builah makanan yang sedap-sedap. Dek kerana kita ada kemampuan, dek kerana kita ada mungkin lebih duit, boleh beli mie, boleh buat ayam goreng, boleh buat sup, boleh buat sup giabok dan apanya. Kita berusaha lah untuk beri kemuliaan kepada tetamu dengan menjamukan makanan-makanan yang sedap. Dan adab yang keempat, si penamu tidak boleh mengatakan kepada tetamu, apakah anda mahu saya hidangkan makanan? Si penamu harus menghidangkan makanan jika dia memiliki makanan. Maknanya, kita jangan tanya tetamu. Jangan tanya, boleh ke hamba nak hidang makanan? Tak boleh. Kita kena hidang. Kita kena hidang. Kita jangan tunggu orang tanya ada makanan ke, buat gapo hari ni ke tak. Kita sebagai tuan rumah, kita kena berusaha untuk menjadi orang yang meraihkan tetamu, kerana tetamu itu bila dia mari bawa rahmat. Bila dia mari, dia bawa rahmat kepada kita dan berusahalah untuk melayani tetamu dengan baik dan elakkan daripada berkata-kata buruk kepada tetamu. Cuba penuhi segala kehendak tetamu sehingga besarnya tetamu. Ada satu kisah Nabi SAW terpaksa mengqadakan sembahyang ba'diyah zuhur kerana di sisi dia ada tetamu. Nabi meninggalkan solat sunat kerana melayani tetamu itu adalah lebih utama. Maka
dengan apa yang telah saya sampaikan, ianya merupakan amalan harian kita. Ianya merupakan apa yang telah ada pada diri kita. Maka yang utama di sini akhlak lah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka apabila kita ada tetamu, kita menerima siapa sahaja, orang kenal ataupun tidak kenal, berusahalah untuk memberi khidmat yang terbaik. Tambah-tambah kita seorang penjawat awam, kita berada di khalayak, bergaul dengan masyarakat, apa sahaja pertolongan yang dipohon oleh masyarakat, berusahalah untuk memberi tunjuk ajar dengan baik. Akhlak lambang kepada satu-satu entiti jabatan dan sebagainya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitulah diharapkan kepada kita semua mengambil manfaat, dan kita harap kita semua ini berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqami. Nah, hari ini kita melihat kes COVID yang ada di sisi kita hari ini terlalu banyak, sehingga kes semalam 4,000. Maka di antara kita sama-samalah memanjatkan doa kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang bangun solat malam, ada antara kita yang istiqamah solat, istiqamah baca Quran, yang mana mungkin doa-doa kalian dimakbulkan Allah. Maka berusahalah untuk kita berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala hilangkan wabak ini di atas muka bumi, ringankan beban kita. Hari ini ramai orang yang terjejas, ramai orang yang merasakan kesulitan dalam kehidupan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dan mempermudahkan segala urusan kita. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada minggu yang akan datang masih lagi duduk dalam bab adab menghidangkan tetamu, pada bab hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka insya-Allah ianya akan diulah oleh sahabat saya. Jadi aku qauli haza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Apa yang buruk daripada saya, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.